أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى شرف النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وذريته والصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ولمشايخنا ولمعلمينا ولوالدينا ولأزواجنا لأولادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بسر أصل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم آمين. اللهم ارحمنا بالقرآن. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Yang berusaha pengurusi barisan ahli jawatan kuasa, Sahabul Fadilah, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi, dirahmati ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bila sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana diberi ruang dan peluang bersama-sama kita hadir berada dalam majlis ilmu setelah kita menunaikan salat fardu maghrib berjemaah. Mudah-mudahan didoakan saya dan tuan semua dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Allahumma amin. Sebagaimana biasa, tuan-tuan, saya bersama dengan tuan-tuan, saya nak berkongsi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ini, tuan-tuan, saya nak berkongsi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sambungan bulan yang lalu berkenaan dengan ujian kehidupan kita ini. Sebagaimana yang saya kongsi banyak beberapa hadis Nabi dalam pertemuan-pertemuan yang lalu berkaitan dengan kehidupan ini. Antara tuan-tuan, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai ujian yang datang dengan harta, ujian datang dengan takhta, dengan jawatan, ujian tu datang dengan wanita, harta dan sebagainya.
Ada ujian datang dengan anak-anak, dengan keluarga, dengan masyarakat, dengan jiran tetangga dan sebagainya. Semua ni ujian yang datang, akan datang menimpa semua orang yang diberi peluang dan ruang oleh Allah untuk hidup. Dia akan lalui ujian ini, sama ada dia berjaya melaluinya atau gagal melaluinya. Dan ini disebut sebagaimana disebut berkongsian malam ini tentang sebagai atharus sahabah, kata-kata para sahabat yang pernah bersama dengan Nabi. Hadis yang saya nak berkongsi dengan tuan-tuan ini disebut atharus sahabah. Kata-kata seorang sahabat yang bernama Utbah bin Ghazwan, disebut sebagai salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan generasi pertama yang memeluk agama Islam dan bersama dengan Nabi setiap perang dengan Nabi. Dan disebut pernah menyertai perang Badar dan beberapa peperangan yang lain, dan pernah dilantik oleh Nabi menjadi panglima perang ketika menentang kaum musyrikin dan sebagainya. Dan disebutkan kata-kata ucapan atau kata-kata daripada Utbah bin Ghazwan ini, disebut beliau merupakan salah seorang yang dilantik oleh Allah, dilantik oleh khalifah yang hidup, yang dia sempat hidup dengan khalifah Islam, menjadi gubernur dan membangunkan kota Basrah. Ini disebut antara orang-orang penting yang pernah hidup dengan Nabi, mendapat tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberi peringatan kepada kita untuk kita lalui ujian kehidupan yang semakin jauh kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata-kata Utbah bin Ghazwan ini disebutkan dalam khutbah yang agak panjang, dan saya cuba ringkas dalam beberapa masa sebelum kita salat Isyak dan tadi disebut dan sebahagiannya saya dah sebut pada pertemuan yang lalu. Hadis ini, kata-kata al-asal sahabah ini ada dalam Sahih Muslim. Disebut Khalid bin Umar Al-Adawi pernah berkata bahawa Utbah bin Ghazwan pernah menyampaikan satu khutbah kepada kami dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjung, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini permulaan kepada khutbah, rukun-rukun khutbah. Dan dia sebut kepada kami ingatan yang sangat hebat, kerana dia orang yang pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Utbah bin Ghazwan dalam khutbahnya, fa inna ad-dunya qad adhanat bi sarmin wa wallat hadza'a wa lam yabqa minha illa subabatun ka subabatil ina. Kata Utbah ini dalam khutbahnya, sesungguhnya dunia ini telah mengisytiharkan, telah mengumumkan dirinya akan pergi. Dan disebut dunia yang kita berada ni telah diisytihar akan binasa, akan hancur bila-bila masa. Dia tak akan kekal dunia ni. Walam yabqa minha illa subabatun kasubabil ina. Dan yang masih ada bagi orang yang hidup di dalam dunia ini ibarat seperti baki air minuman yang kita minum. Kalau kita minum air, satu botol air mineral, titisan akhir dalam botol itulah itu baki dunia yang masih ada bagi kita orang yang masih hidup. Selebihnya sudah pergi meninggalkan kita. Yatasabuha sahibuha, air yang telah diminum oleh peminumnya, itulah yang baki bagi seseorang itu. Wa innakum muntaqiluna minha ila darin la zawala laha. Dan sesungguhnya kamu akan berpindah daripada dunia ini ke negeri yang tidak yang
yang tidak ada ketika itu kematian lagi. Satu alam yang manusia dipindahkan oleh Allah, alam akhirat yang manusia tidak dapat kembali lagi ke dunia. Fantaqidu bi khairi ma bi hadratikum. Oleh itu, pindahlah kamu semua daripada dunia ini ke alam akhirat dengan amal soleh yang paling baik yang pernah kamu buat. Entah ni disebut antara benda yang kita nak bawa dengan kita, iman dan amal soleh. Jadi orang yang beriman dan orang yang melakukan amal soleh, itulah benda yang kita nak bawa. Jadi yang disebut aset bahagia manusia, orang yang beriman pada hari akhirat, iman dan amal soleh. Sebagaimana ingatan kepada Utbah bin Ghazwan kepada kita. Perkara ini tuan-tuan Allah rakamkan dalam surah Al-Kahfi ayat 46 yang biasa kita baca dan biasa kita sebut, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta benda dan anak pinak itu ialah perhiasan dunia. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ni Allah sebut. Ingatan ni perkara ni Allah sebut. Dan amal-amal soleh yang kekal faedahnya itu lebih baik pada sisi Tuhanmu sebagai balasan pahala, dan lebih baik sebagai asas yang memberi harapan untuk manusia bahagia pada hari akhirat sana. Tuan-tuan, ni disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kata-kata Utbah bin Ghazwan dalam khutbahnya. Dan Utbah disebut kepada kita, fa innahu qad dzukira lana anna al-hajara yulqa min syafati jahannam fayahwi fiha 70 aman la yudriku laha qa'ran. Ini disebut sebagaimana hadis yang saya berkongsi dengan tuan-tuan pada bulan yang lalu. Ingat kata Utbah, sesungguhnya kami telah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah disebutkan kepada kami bahawa ada satu batu yang dilemparkan dari tepi neraka Jahannam. Kemudian batu itu jatuh di dalamnya dengan kedalaman neraka Jahannam itu selama 70 tahun perjalanan. La yudriku laha qa'ran, tetapi batu tu tak sampai lagi. Ini disebut dasar neraka Jahannam tu sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya berkongsi dengan tuan-tuan pada bulan yang lalu. Perkara ini disebut Utbah dalam khutbahnya. Sebagaimana hadis Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang balik tuan-tuan, hadis ni saya pernah baca tuan-tuan pada bulan yang lalu. Nabi sebut, kata Abu Hurairah, kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sami'a wajbatan, tiba-tiba Nabi dengar seperti ada satu benda yang jatuh ke dasar, bau bunyi satu benda yang jatuh ke bawah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka kata Nabi, tadruna ma hadha, kamu tahu tak aku dengar bunyi apa tadi? Qal, para sahabat bila mana ditanya oleh Nabi, qulna ya Allah wa rasuluhu alam, Allah dan rasulnya yang maha mengetahui. Qal, kata Nabi, hadha hajarun rumiya bihi fin nar mundu 70 kharifa fahuwa yahwi fin nar al-an hatta intaha ila qa'riha. Kata Nabi, itulah batu yang dilemparkan ke neraka sejak 70 tahun yang lalu, dan sekarang sudah sampai ke bumi, ke dasarnya, dah sampai ke bawah, baru sampai ke bawah. Tuan-tuan, ni perkara inilah yang Nabi sebutkan. Perkara ini juga yang disebutkan dalam khutbah Utbah bin Ghazwan untuk kita semua. Tuan-tuan yang dikasihi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Utbah bin Ghazwan, wa wallahi, dan demi Allah, la tumla'anna
Afa'ajibtum, neraka Jahannam, demi Allah neraka Jahannam ini pasti akan penuh dengan manusia. Dan sebagaimana ayat Quran yang kita baca pada pagi Jumaat, dan kadang-kadang kita baca ayat ni kita tak rasa apa-apa, tapi orang-orang yang faham makna ayat ni dia rasa gerun dan takut. Perkara ini disebut oleh Utbah bin Ghazwan dalam khutbahnya bahawa neraka Jahannam ini akan diisi oleh manusia, akan penuh dengan manusia, walaupun kedalamannya 70 tahun perjalanan, jauh dalamnya, tapi penuh dengan manusia. Sebagaimana Allah rakamkan dalam surah As-Sajdah ayat 13 yang kita baca pada pagi Jumaat. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Ini Allah sebut ingatan daripada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebut oleh Utbah bin Ghazwan dalam khutbahnya. Dan bagi mereka yang menolak rayuan dan bagi menolak rayuan itu Allah berfirman, kalaulah kami telah tetapkan persediaan memberikan hidayah petunjuk untuk orang yang beriman dan beramal saleh kepada setiap orang dengan kejadian usaha dan masing-masing, nescaya kami berikan kepada tiap-tiap seseorang akan hidayah petunjuknya sebelum masing-masing meninggal dunia. Ini kata Allah, kalau Allah bagi hidayah, Allah boleh bagi kepada semua orang. Tuan, Allah boleh, ni hidayah ni milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Kita kena minta hidup kita dengan Islam, mati kita juga mati dengan Islam. Sebagaimana kata Allah Allah bagi hidayah, Allah akan bagi hidayah kepada manusia, tapi tak semua orang dapat anugerah ini. Dengan hidayah ini supaya tidak terkena azab dia pada hari akhirat, tetapi telah tetap hukuman seksa dariku, kata Allah. Demi sesungguhnya aku akan memenuhi neraka Jahannam itu dengan semua jin dan manusia yang pada hidupnya tidak berusaha untuk beriman dan beramal saleh. Entah ni disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, bekalan yang disebut dalam khutbah Utbah ni disebut benda yang kita kena bawa, iman dan amal soleh. Kalau kita tak bawa dua benda ni, tak usaha untuk buat, tak berusaha untuk dapat hidayah Allah, tak berusaha untuk melakukan amal soleh, pasti dia beri seksa oleh Allah, akan menjadi manusia akan memenuhi ruang neraka Jahannam yang maha luas itu. Tuan-tuan yang dikasihi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Utbah bin Ghazwan, walaqad dzukira lana anna ma baina ma misra'aini min masari'il jannah masiratu 40 sanah. Dan kata Utbah bin Ghazwan, sesungguhnya juga telah disebutkan kepada kami bahawa jarak antara daun pintu di syurga adalah seperti perjalanan selama 40 tahun. Walaupun neraka tu luas, syurga pun luas juga, tuan-tuan. Satu pintu 40 tahun perjalanan. Wala ya'tiyanna 'alaiha yaumun wa huwa kadhidun min az-ziham. Dan pasti pintu syurga itu akan didatangi oleh orang-orang yang beriman, diberi janji baik oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Sedangkan manusia akan bersesak-sesak memasuki pintu itu. Entah, dah syurga pun, neraka pun ramai. Syurga juga manusia akan, orang yang beriman akan dapat janji baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan itu, iaitu orang yang beriman dan orang yang melakukan amal soleh akan selamat daripada neraka dan masuk syurga. Tuan-tuan yang dikasihi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perkara yang berkaitan dengan syurga dan neraka ini Allah dah rakamkan dalam Al-Quran. Kalau nak sebut, nak cari sangat banyak. Tuan, antaranya Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat 68. Tuan, berkenaan dengan neraka Jahannam ni Allah sebut, wa'adallahu al-munafiqina wal-munafiqati wal-kuffara nara jahannam khalidina fiha. Ini Allah sebut. Siapakah penghuni neraka Jahannam itu ialah Allah menyebutkan, Allah menjanjikan
orang-orang munafik, lelaki dan perempuan, serta orang-orang kafir, mereka akan menjadi penghuni neraka jahanam. Entah ni nak kata beritahu, alangkah bertuahnya kita jadi orang Islam. Kena kekalkan Islam ini sampai kita mati dengan Islam. Entah, jangan rosakkan Islam dengan apa jua perkara yang boleh membatalkan iman dan Islam kita. Tuan, hari ni tuan, kita di akhir zaman ni diuji macam-macam. Tuan, kalau tuan tengok orang walaupun berlakon, tapi orang sebut berlakon menyebabkan jatuh iman, gelincir akidah. Kalau tuan tengok cerita apa tuan, filem yang di panah 2-3 hari ni tuan, mentega terbang. Dan kita tengok, kita berasa takut. Orang Melayu yang dipaparkan sembahyangnya tapi mulutnya sangat bahaya, takut dan bimbang, akidah hanya tergelincir. Tuan, kita tengok ni benda ni tuan, walaupun dalam lakonan, tapi tuan, kalau orang berlakon boleh cakap begitu, takut berada di alam realiti dia boleh cakap benda yang sama. Orang tak takut, orang tak rasa gerun tuan. Tak rasa gerun dengan neraka tu, tak rasa gerun. Takut tuan. Ni disebut oleh Allah, disebut oleh Rasulullah, disebut oleh para sahabat yang bersama dengan Nabi. Ingatkan kita, jangan pandang rendah dengan neraka. Kita kena berasa gerun dengan neraka tu. Takut terbatal iman kita bila mana kita sebut perkara yang boleh merosakkan iman kita. Tuan, ni kita kena beringat-ingat dan berjaga-jaga. Tuan, jangan terjebak dengan perkara-perkara yang boleh merosakkan iman dan Islam kita. Ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasihi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Quran juga tuan-tuan, banyak kalau kita buka Al-Quran, banyak Allah sebut innal ladzina amanu wa amilus solihat. Allah sebut banyak Al-Quran, Allah sebut perkataan orang beriman, selepas beriman tu kata amal soleh. Mesti dua benda ni bergandengan, tidak akan dipisahkan. Yang disebut orang nak masuk syurga, pertamanya mesti beriman, yang kedua mesti melakukan amal soleh. Inilah benda yang kita nak bawa ketika mana berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya yang bercakap, tuan-tuan yang mendengar, kena usaha untuk jadi orang yang beriman dengan usaha untuk melakukan amal soleh. Tuan-tuan, ni benda yang disebutkan dalam khutbah Utbah bin Ghazwan, seorang sahabat Nabi yang pernah berdapat tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, generasi pertama yang hidup bersama dengan Nabi. Dan disebutkan oleh Utbah bin Ghazwan, kehidupan dunia ni dia manusia akan diberi ujian. Bermula disebut oleh Utbah dalam khutbahnya disambung, walaqad ra'aituni sab'atin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku adalah orang yang ketujuh bersama dengan Rasulullah. Disebut orang generasi pertama yang hidup, yang pernah jadi orang Islam bersama dengan Nabi. Aku ni orang yang ketujuh bersama dengan Nabi. Menghadapi saat susah bila mana bersama dengan Nabi, pernah merasai susah hidup bila mana dapat hidayah Allah uji dengan kesusahan. Ma lana ta'amun illa waraqus syajar. Dan kami disebut kami ni masa hidup dengan Nabi, zaman mula-mula Islam di Mekah, susah bila mana diboikot. Keluarga Nabi dilarang untuk bermuamalat dengan orang lain. Tak siapa pun berani nak berjual beli dengan keluarga Nabi. Entah, ini disebut sampai begitu. Yang ada pada kami tidak mempunyai makanan selain daun-daun pokok, daun-daun kayu yang kami makan. Entah, ada benda yang boleh kunyah daun pokok, itu yang kami makan. Kerana tak ada makanan, susah. Hatta qarihat asdaquna, sehinggalah mulut kami terluka. Pipi mulut semua terluka sebab kunyah pokok kayu. Itu disebut susah. Entah, kita hari ni bahasa susah dah. Susah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wabak. Lepas tu diuji oleh Allah dengan ekonomi, dengan macam-macam. Zaman orang susah. Saya pernah jumpa orang yang satu hari buat 5 kerja. Dia satu hari buat 5 kerja. Saya buatlah 2-3 kerja, tapi taklah sampai 5 kerja.
Tuan-tuan, saya tanya, dia bangun, saya pernah tanya orang yang saya sejumpa buat kajian, tengok orang yang buat kerja ni, buat kerja banyak-banyak ni. Dia pagi pukul 4, pukul 3 pagi dah bangun. Tuan, pergi pasar borong, tolong angkat barang turun pada lori. Tuan. Lepas tu balik rumah pukul 7 bersiap pergi jabat pula, hantar anak sekolah pergi jabat pula. Petang pukul 5 balik. Pukul 5 mula bawa Grab. Tuan. Lepas tu malamnya pukul 7 start masuk kerja jadi security. Tuan, hidup ni susah. Kadang-kadang kita jumpa orang macam ni, Allahu Akbar. Betapa susahnya mereka bila mana hidup di zaman kesusahan. Perkara inilah yang berlaku kepada Utbah bin Ghazwan dan kepada Nabi SAW. Dan benda ini tuan-tuan, benda ni untuk tatapan kita yang menghadapi kesusahan pada hari ini. Kita berasa dah susah, tapi kita kena baca kisah-kisah orang susah sebelum dah kita. Tujuan nak ambil pengajaran kepada kita semua yang hidup, yang pernah mengalami kesusahan, kepedihan, keperitan hidup. Kerana orang yang sebelum daripada kita pernah melalui kesusahan dan kesusahan keperitan hidup lebih teruk daripada kita. Dan disebutkan tuan-tuan, makan pun makan daun kayu, pecah mulut-mulut, kunyah buah kayu. Dan disebut faltaqatu burdatan fashaqaqtuha baini wa baina Sa'ad bin Malik fatazartu binisfiha wa tazara Sa'dun binisfiha. Ada pakaian bagi dua, berkongsi tuan-tuan. Kain baju kongsi dua. Pakaian yang pakaian yang ada, kain yang untuk buat baju ni bagi dua. Satu untuk diri dia, satu untuk seorang sahabat lagi bernama Sa'ad bin Malik. Sampai begitu susah. Fama asbaha al-yawm minna ahadun illa asbaha amiran ala misrin min al-amsar. Tapi fasa kesusahan tu berlalu. Bila mana Islam mula berkembang, Islam mula menguasai dunia. Yang disebut dalam sejarah 1/3 dunia dapat dikuasai zaman Umar, zaman Osman. Islam mula berkembang sampai ke bumi kita pada hari ini. Tuan-tuan, ini disebut kami ni hidup yang diberi umur yang panjang, dapat jawatan pemerintah, gubernur, dihantar ke negeri yang dibuka, diberi hidayah oleh Allah Islam. Kami ni jadi pemimpin. Tuan-tuan, dapat kesenangan, kemewahan dunia ni dapat dalam tangan kami. Apa benda yang kami nak, kami dapat. Kenapa? Dunia, khazanah dunia sudah diberi kepada kami. Tuan-tuan, dia nak cerita apa tuan-tuan? Ujian manusia, ada Allah uji dengan susah. Tapi tak semua orang akan berakhir dengan kesusahan. Satu hari Allah akan berkunci. Kunci khazanah dunia ni Allah akan beri kepada dia. Sikit demi sikit dia akan dapat. Lambat atau cepat dia akan dapat. Tuan-tuan, ni disebut. kata Utbah bin Ghazwan, wa inni a'udzu billahi an akuna fi nafsi 'aziman wa 'indallahi saghiran. Bila mana Allah uji dengan kesenangan, ada jawatan, nanti disebutlah ujian ni Allah uji dengan miskin. Satu hari Allah uji dengan orang yang ada harta, ada pangkat, ada jawatan. Ni ujian 3 ta yang saya sebut pada awal tadi. Harta, takhta dan wanita. Dulu bujang, lepas tu kahwin, ada perempuan. Diuji dengan wanita. Bila ada wanita seorang, tambah seorang lagi. Dan bila ada duit, usaha nak cari pasangan yang lebih. Entah, ni ujian Allah kepada lelaki. Ujian ni akan silih datang ganti kepada kita semua. Dan disebut oleh Utbah kepada kita untuk ingatan saya yang bercakap tuan-tuan semua, disebut bila mana kita ada pangkat, ada harta, kita ni rasa besar diri. Disebut fi nafsi 'aziman, kita rasa kita besar. Ada jawatan pun rasa lain dah tuan-tuan. Rasa lain, rasa semacam. Jalan tak sama macam dulu. Dulu je kalau tak ada jawatan, jalan orang Kelantan kata mepeh jalan.
Bila ada jawatan lain, macam cerita Piramli kan, cerita Piramli Aziz Sata dapat duit. Nak tunjuk cara nak berjalan masa tak ada duit, dapat memongkok jalan. Bila ada duit, belagak jalan tu lain macam. Itu disebut, untuk fitrah manusia begitu. Dan hakikatnya wa indallahi saghiran, di sisi Allah ni kita kerdil saja, walaupun kita rasa besar. Dunia sangat kecil bagi kita, dan kita di sisi Allah kena rasa minta berlindung dengan Allah agar Allah jadikan kita dalam diri kita ni kerdil. Hati kita kecil, jantan. Diri kita ni kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa innaha lam takun nubuwatun qattun illa tanasakhat hatta yakuna akhiru aqibatiha mulkan fasatakhburuna wa tujarribuna al-umara ba'dana. Nanti disebut bila mana Allah uji dengan apa satunya, diuji dengan harta, dengan pangkat dan sebagainya, dan kami semakin jauh daripada Nabi. Nanti disebut kita ni dah disebut oleh Utbah yang pernah hidup dengan Nabi, pernah diberi khazanah jawatan, harta dan sebagainya, tapi berasa bimbang dan takut. Apatah lagi kita yang jauh yang Nabi. Mereka yang pernah hidup dengan Nabi berasa jauh dengan Nabi, dah terputus hidayah tarbiyah daripada Nabi. Dia kata ketika itulah kami dilantik sebagai amir, sebagai gubernur, sebagai pemimpin. Ketika itulah kami berasa takut, kami berasa bimbang, sebab dah terputus tarbiyah daripada Nabi SAW. Yang tinggallah kepada kami hanya ada kerajaan yang memerintah, ada pemimpin yang memerintah, ada raja yang memerintah. Dan kata-kata Utbah bin Ghazwan, ingatlah yang kamu akan menghadapi pemimpin-pemimpin selepas peninggalan kami yang akan menguasai dunia ini, dan kamu akan melihat macam-macam perkara yang akan berlaku. Tuan-tuan, ni disebut ingatan untuk saya yang bercakap, ujian Allah Subhanahu wa taala untuk saya bercakap, tuan-tuan yang mendengarnya. Itu ujian yang Allah beri kepada kita, ujian yang disebut ujian 3 ta itu, takhta, harta dan wanita. Dan perkara ini adalah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Abdullah bin Mas'ud, masuk isyak dah. Saudara, azan dulu dan kita sambung sikit lagi boleh? Tu sikit lagi. Sebagaimana hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum mansurun, sesungguhnya kamu ni semua akan dapat kemenangan. Orang Islam ni akan menang, Islam ni akan menang, Islam akan menguasai dunia. Wa musibun, dan kamu akan dapat habuan harta, habuan pangkat, semua kamu akan dapat. Wa maftuhul lakum, dan kamu ni akan diberi kunci khazanah dunia ni, akan diberi kepada kamu. Kamu akan dapat begitu dan begini. Faman adraka dzalik minkum falyattaqillah, siapa yang dapat benda yang disebut oleh Nabi ini di zaman itu. Untuk ni disebut hadis masa depan. Nabi sebut benda ni 1400 tahun dulu, berlaku zaman selepas kewafatan Nabi. Satu demi satu dapat dalam tangan orang Islam. Kata Nabi, siapa yang berada di zaman itu, maka dia adalah bertakwa kepada Allah. Wal ya'mur bil ma'ruf, dan adalah dia ada usaha untuk amal ma'ruf. Wal yanha 'anil munkar, mesti ada amal ma'ruf nahi munkar tu. Mesti ada orang boleh tegur kita. Mesti ada orang ada usaha untuk menegur kita melakukan kesalahan, bimbing kita, takut kita jatuh dalam lembah kebinasaan. Dan kata Nabi, wa may yakdzib alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, sesiapa yang mendusta ke atas aku tak cakap, dia kata aku cakap, berdusta atas nama Nabi, maka dia sengaja meletakkan dirinya dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, hadis yang saya berkongsi baca dengan tuan-tuan pada malam ini nak ingatkan tuan-tuan semua bahawa kita kena beringat-ingat dengan ujian yang Allah beri kepada kita. Disebut sama ada raja bangsawan, ia hamba rakyat atau insan biasa, pendakwah atau pendosa,
pasti tidak terlepas dengan ujian ini. Kita semua tuan, kesimpulan kepada perbincangan kata-kata Utbah bin Ghazwan dalam khutbahnya, kita semua tak akan dapat lari daripada ujian ini, iaitu dengan ujian 3 takhta, harta dan wanita. Baginda Nabi SAW pernah juga ditawarkan dengan ketiga-tiga perkara ini, tetapi baginda memilih istiqamah di atas petunjuk Allah menerusi agama Islam yang Allah redha. Sebagaimana kata Nabi dipetik dalam tafsir Ibn Kathir, aku tidak perlukan apa yang kamu tawarkan, tetapi Allah menghantarkan aku sebagai Rasul dan menurunkan kepada aku kitab dan memerintahkan aku sebagai Rasul membawa basyira wa nadhira, Nabi yang bawa berita gembira dan berita ingatan untuk kita. Dan benda ni dah disebut dalam kitab tafsir Ibn Kathir. Tuan-tuan, ini disebut antara kesimpulan yang boleh kita ambil daripada perbincangan hadis ini, tuan-tuan, antara tuan-tuan, istiqamah di atas jalan agama adalah penyelamat semua kita. Kalau kita masih berada di atas agama Allah, mudah-mudahan kita semua selamat. Ini benda yang kita kena usaha untuk buat, istiqamah di atas agama. Sama ada kita ni orang kaya, Allah uji dengan harta, Allah uji dengan kemiskinan, Allah uji dengan kesusahan, agamalah penyelamat kita. Tidak ada perkara yang boleh menyelamatkan kita melainkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Sama ada kita orang sihat, sama ada kita orang sakit, jangan lupa kepada Allah, jangan lupa kepada agama ini. Hidup dengan agama, mati kita di atas landasan iman. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita semua dalam syurganya. Ini perkara, tuan-tuan, benda besar. Ingatan daripada Utbah bin Ghazwan, sebagaimana untuk ingatan saya yang bercakap, tuan-tuan yang mendengarnya. Dunia ini hanya sementara. Kita semua, dunia ni kecil saja, tuan-tuan. Dunia ni hari ni kalau kita berpisah dengan orang 20 tahun dah tak jumpa, satu hari jumpa balik dengan takdir izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah berjumpa dengan orang yang saya tak pernah jumpa 30 tahun dulu, jumpa balik 30 tahun. Tuan-tuan, nak bagi tahu dunia ni kecil, dunia ni sangat kecil. Dan saya ada orang yang saya jumpa, saya pernah nikahkan dia, jadi juru nikah. Saya pernah jadi juru nikah tahun 2006 tu, dari 2006 sampai hari ini. Orang kadang-kadang tak kenal, dia kenal kita. Nak beritahu dunia ni, walaupun kita dah lama, muka dah orang masih cam kita, orang masih kenal kita. Entah, begitu nak beritahu. Kita dunia ni sangat kecil bagi kita. Kita tak dapat lari daripada dunia ni, apatah lagi kita nak lari pada hari akhirat. Akhirat apatah lagi, semua manusia dihimpun secara paksa. Tuan-tuan, ni ingatan saya yang bercakap, tuan-tuan yang mendengarnya. Mudah-mudahan baik kepada saya, baik kepada tuan-tuan semua. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah, Allah bagi inayah, Allah bagi taufik kepada kita untuk agama kita, untuk dunia dan akhirat kita, insya-Allah. Hatta hin kullu hin wa nastaudi'ukumullah. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kurang itu atas kekurangan diri saya mohon maaf, mohon ampun jika terkasar bahasa, terkhilaf bicara, yang salah minta diperbetulkan. Subhanakallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, nashhadu wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma ij'al jama'na hadha jama' marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.